adalah mesti mempunyai dua sifat. Kalau dia ada dua sifat ni, barulah dia layak dipanggil Tuhan. Tuhan tu nama dia ilah. La ilah, ilah. Apa sifat dia? Pertama, dia mesti terkaya daripada sesuatu. Terkaya daripada. Allah terkaya daripada. Manusia kaya dengan. Ni formula dalam kitab Tauhid, kita tengok. Allah terkaya daripada. Main daripada apa? Allah terkaya maknanya Allah dia tak perlu apa-apa. Dia terkaya. Terkaya ni maksudnya sedia kaya. Tu maksud kaya ni. Sedia kaya. Bukan kata terkaya ni Allah memiliki wang ke, memiliki tak. Tapi kalau makhluk, dia terkaya, dia kaya dengan. Kita faham perkataan dengan. Dia kaya dengan rumah, dia kaya dengan cucu, dia kaya dengan anak, dia kaya dengan ilmu, dia kaya dengan apa? Dengan harta. Kalau makhluk, dia kaya dengan. Kalau Allah, dia terkaya daripada. Ini perkataan lagi kitab Tauhid. Ini kalau kita dengar kuliah Babail sepanjang Fatani, dia tertekankan perkataan ni. Allah terkaya daripada. Macam kita belajar bahasa Inggeris lah. Either dengan neither, kan? Kalau either, mesti apa? Neither? Datuk Zarul ni terus cemerlang bahasa Inggeris ni. Saya tanya orang lain kelas, kat surau tak tahu, dia berbantai. Either or, neither nor, kan? Syed dulu SPM apa dapat? English. Kredit. Boleh tahan lah 3. Dapat B. Tak ada Kata bahasa asing ni tak faham. Ya ke? Kau cakap Mira cakap. Dulu saya kat ITM ada budak bilik saya, orang Terengganu. Lepas tu dia orang ni ada public speaking. Kami ni engineering. Pergilah tengok dekat dia buat public speaking. Dia orang test lah. Ladies and gentlemen. Budak-budak ketawa. Ladies and gentlemen. Mana tak gentlemen orang Terengganu. Dia tu belajar gitu juga. Sir, I don't understand number 10. Dia kata. I don't understand number 10. Cikgu matematik kan pening. Tanya budak lain. What is it? I don't understand number 10. Tu bahasa Tauhid tu gitu. Allah itu dia terkaya daripada. Makhluk kaya dengan. Maknanya makhluk ni dia kaya di muqayyad. Muqayyad ni satu perkara yang kita faham. Muqayyad ni maknanya berkait. Tu kalau belajar Tauhid. Berkait. Maknanya kaya dengan apa? Kaya dengan apa? Dia ni kaya dengan motor, kaya dengan kereta. Kerana kereta dia banyak. Tapi kalau Allah terkaya Allah ni mutlak. Tadi makhluk muqayyad. Allah kaya dia hakiki, mutlak. Maknanya Allah kaya, dia tak berkait. Maknanya Allah terkaya, dia tak perlukan apa-apa, dia tak perlukan siapa saja, dia tak perlukan apa-apa. Apa benda, nama, tempat ke apa benda ke, tak perlu. Tu sifat pertama yang menyebabkan Allah itu layak menjadi Tuhan. Sifat kedua, ni sifat kedua yang nak kait dengan tadi ni. Semua makhluk mengharap pada dia. Semua makhluk, binatang ke, siapa ke, pokok ke apa. Maknanya kalau kita doa, kita tak ada rasa harap, maknanya kita tidak dilayak dipanggil makhluk yang mengharap pada Tuhan. Tu kalau doa tak ada harap kan. Lepas tu doa ni nak kena faham. Dia ada dua perkataan yang dulu guru-guru kami cakap lah. Satu doa, satu membaca doa, satu berdoa. Kalau bahasa Inggeris dia kata recite doa, making doa. Tak sama tau. Recite ni apa? Recite ni baca. Tak jumpa Ada. Tu dia. Tu. Recite ni baca. Maknanya recite ni baca doa.
Tapi kalau doa itu dibawa dengan hati, nama dia berdoa. Nama dia berdoa. Kalau doa itu tak diharap dengan hati, nama dia baca doa. Tu tak sama, betul tak? Tak apa. Jadi kita ni sekarang ni, kita tanya diri kita, kita ni berdoa ke, kita ni membaca doa pada malam-malam Ramadan ni? Keluar ke tidak, Cik? Tak keluar apa? Dah on? Oh, dia puasa kan? Dia semalam ngantuk Qiyamul Lail. Korang jangan tidur. Kau tidur kau Qiyamul Lail kuat kan? Tidur ngantuk. Lepas tu bila ada dua sifat ni, maka layaklah dipanggil ilah. Jadi Allah Tuhan tu definisi dia yang mempunyai dua sifat. Satu nama dia apa? Dia terkaya daripada makhluk atau terkaya dia selain daripada dia, Allah. Nombor dua, semua makhluk harap pada dia. Tu dua sifat. Baru dia dipanggil ilah. Jadi yang patung-patung berhala ni tak boleh dipanggil ilah. Kenapa? Makhluk yang buat dia. Betul tak? Maknanya dia harap pada makhluk. Buat dia, jaga dia, basuh dia, arak dia, angkat dia kat lori, arakkan dia, pindahkan dia. Kadang-kadang bagi dia makan buah limau. Betul tak? Maknanya dalam tauhid itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Kenapa dia tak jumpa? Kejap. No signal. Tu ada. Para wali itu Lemo jangan downgrade. Tu aku suka surau sini, para wali ramai. Petik kabel datang, bangun tu on. Gana. Okey. Jadi kalau tidak ada sifat harap, maknanya gagallah orang itu nak memperkatakan dia ada Tuhan. Lepas tu sikit lagi Alang sebut definisi Allah. Allah ni nama bagi zat Tuhan. Tadi Tuhan, dia kata Tuhan kan? Tuhan ni apa? Dia tauhid kata apa? Allah ni nama bagi zat. Nama bagi zatnya Tuhan tadi, yang dia dua sifat tadi. Itu nama dia Allah. Yang wajib ada. Wajib apa? Wajib pada akal. Dan tidak menerima akal akan tiadanya. Ni yang pening bagi tauhid ni. Ingat dulu arwah Ustaz Usuk nak meninggal lah. Dia ajar kat Perkim. Dia pakai kitab lama Allah itu ada, maka wajib akal menerima akan ada, dan mustahil akan menerima akan tiada. Maka wajib Allah itu ada dan mustahil dia tiada. Dia ngajar mu'alaf. Saya kata saya dah cakap dengan dia, jangan pakai kitab. Tu mu'alaf tanya, Ustaz mau tanya, itu Allah ada ke tak ada? Sampai di situ, itu Allah ni ada ke tak ada? Dia baca gitu Allah itu ada, wajib penerima pada akal itu Allah ada, mustahil Allah itu tiada. Maka ternafilah Allah itu tiada dan wajib menerima akan ada. Kan kitab-kitab situ cakap kan? Ustaz ni mau tanya, itu Allah ada ke tak ada? Kalau aku cakap itu memang macam mu'alaf lah.
Muka boleh berkurang. Tu Persatuan Perkim Gerak. Perkim Gerak ni dia 250 ahli tau. Semua Chinese. Totally Chinese. Kata Ustaz ajar boleh? Ajar bahasa Mandarin. Mana aku pandai cakap Cina ke tu? Dia ingatkan saya ni Cina. Dia tanya, Ustaz bila masuk Islam? Aku beranak Islam. Tuhan ada, wajib ada. Tenafi akal pada menerima akan tiada tu. Tu Allah tu dia kata apa tu? Allah itu nama bagi zat. Itu membezakan Tuhan apa, Allah apa. Jadi benda-benda asas ni kena pegang dengan kukuh lah. Kalau tak belajar kena belajar tauhid. Okey. Kita nak cerita sikit memahami doa solat tarawih, sedikit kefahaman diri membawa kehadiran hati. Tu nak kena faham dulu. Diri ni nak kena faham apa doa yang dibaca supaya faham ini pada akal, nanti akal akan bagi sinyal pada hati. Ini yang kau minta. Okey, sikit ni. Ini doa yang dibaca. Ini doa yang dibaca pada 4 rakaat. Betul? Allahumma inna nas'aluka. Kalau sembahyang seorang-seorang, baca Allahumma inni as'aluka. Tapi kalau seorang-seorang sembahyang nak baca Allahumma inna nas'aluka pun boleh. Lagi bagus. Niatlah kat rumah tu kan anak ada, suami ada, isteri-isteri ada, kawan-kawan ada kat luar, kawan pejabat ada, mak ada. Tu kalau kita kata inna nas'aluka tu kami lah. Tu dikatakan jamak tu. Sama macam dulu arwah Ustaz Mano dulu belajar dengan dia, orang tanya, Ustaz, saya subuh seorang-seorang kat rumah, saya baca Allahumma dina fiman hadait. Boleh tak dia kata? Saya ingat lagi cara dia jawab, wajah dia saya ingat lagi. Jawapan tu saya ingat. Dia kata boleh. Niatkanlah pada orang lain juga. Boleh lah, tak ada masalah. Jadi kalau kat rumah baca inna pun tak apa. Niatlah orang rumah ada kan. Tapi seorang tak apa. Tak ada masalah. Apa yang dimohon? Ni terlebih lagi 10 malam terakhir ni. Kritikal ni. Ini kritikal. Ini very critical area ni. Ramadan dah critical, tak boleh lepas. 10 malam terakhir tak boleh lepas. Ini sebab dalam ni ada satu benda nama dia Lailatul Qadar. Laila ni malam. Al-Qadar. Patutnya kita sebut malam Al-Qadar. Tapi orang Melayu dia kata malam Lailatul Qadar. Tak apalah. Itu ada masalah bahasa. Tak apa. Al-Qadar ni kenapa nama dia Al-Qadar? Sebab kadar pahala yang diberi sangat besar. Melebihi berapa lama? 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Lebih baik dalam Quran kata daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih baik. Maknanya mungkin 2000. Allah nak bagi 2 juta pun tak mustahil. Sebab apa? Lebih baik. Tu dia kata lebih baik. Kenapa lagi nama dia Qadar? Kerana waktu itulah, pada malam itulah ditetapkan, dizahirkan pada segala takdir. Katakanlah dah tentu lah takdir. Kita mati tahun ni. Jadi malam tu nanti akan diserahkan takdir ni pada malaikat maut. Kau ambil nyawa dia nanti. Bulan Syawal. Gitulah. Kau ambil nyawa ni. KKR ni. Bahagian cerun. Bulan Muharram. JKR. Ni ambil ni. Bahagian audit dalaman. Bulan 6. Sudah. Ustaz jangan sebut JKR Ustaz. JKR kan baguslah. Jabatan Keluar Roh. Saya ngajar 2 hari lepas TWA workshop. TWA tau. Satu company nama TWA. Taki, Wahab, Azmi. Datuk Taki, Datuk Wahab, Datuk Azmi. Dia buka company TWA. Tanya korang dah kata Quran belum? Semua tak jawab. Alhamdulillah. Tak, aku tanya dah ke belum? Lepas tu panggil nama seorang. Zam, kau berapa juzuk? Kat sana saya tanya seorang. Kantan? Ada orang tu budak panggil dia Kantan. Tak tahu nama dia apa lah. Kantan, berapa juzuk? Dia pun dah jawab. Engkau tipu, kau berdosa. Ni bulan puasa. Okey. Takut dia jawab. Dah khatam? Belum. Terus saya kata, ni TWA ni tempat wali Allah ni. Tempat para wali ni. Tak khatam Quran.
Kata Quran dah ada 21 Ramadan tak kata-kata macam mana? Macam mana nak pergi lagi next khatam kan? Kena khatam lah, cepat sikit, baca lah selalu kan. Ni baca lembab, yang lama baca WhatsApp, mana nak khatam? Tinggalkan kejap. Perlu pegang, tak perlu jangan pegang. Duduk dia jauh-jauh sikit bulan Ramadan ni, duduk jauh sikit. Takut kadang tengok mula tengok okey lah, tengok WhatsApp dengan kawan tanya khabar, okey tu okey lah. Lepas tu tengok pula cerita Niloufar rentan negeri kat Nilai, tak ada kena-mengena. Tengok pula Datuk Siti dapat cucu, orang petikai Ustaz Azhar Idrus pergi rentan negeri. Adik baca tu je. Kalau baca 2-3 kali dia dapat 2 muka dah Quran. Betul tak? Pegang tasbih, mana-mana pegang, baca. Tunggu lift. Aku tengok lift banyak tapi yang gerak 2 je. Tekan. Oh lambat lift, tekan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tekan. Baca. Tunggu lift, lambat tak apa. Kau lambat, aku boleh zikir dulu. Critical. Dalam tu ada Lailatul Qadar. Bila? Dalam kitab sebut kan. Kalau pendapat Imam Syafi'i, dia kata apa? Aku lebih mengharap kepada malam 21 dan malam 23. Ini kitab apa ni? Jauharul Mauhub. Dia kata malam ganjil, tapi hati aku lebih mengharap 21 dan 23. Imam Syafi'i katalah. Imam Ghazali kata, kalau engkau puasa hari Selasa, maka aku jangkakan 20 apa? 27 ke 25 25 27. Tu lah. Nanti saya boleh tengok kitab. Yang saya tengok kitab macam 25 lah. Jangka lah pendapat ulama'. Tapi saya tak tahulah, mungkin 27. Tapi sekali 27. Kalau puasa itu jatuh hari Selasa kan ada kan. Kalau puasa jatuh hari Senin malam ni, itu. Dan ada ulama' kata aku tak pernah silap dalam memperlihatkan Lailatul Qadar. Ikut jadual tu lah. Tu kita kata pendapat-pendapat lah. Pendapat ulama' ni gini, ulama' ni gini. Kalau guru kami kata, dia kata apa? Hampa jangan risau. Hampa beramal je. Benda ni pasti akan berlaku. Beramal je. Hampa dapat lah dia kata. Walaupun tak nampak pokok, rukuk, pokok sujud, air beku. Dia kata dulu dekat ni, dekat Patani, dia kata ada orang sampai apa tahu, tidur ikat kaki kat pokok, lepas tu ikat dekat ujung pokok. Pokok tu rukuk, dia terasa lah pokok tu gerak, dia bangun. Dia tengok tak gerak-gerak pokok tu 10 malam terakhir. Dia kata bukan tu sebenarnya Lailatul Qadar. Memang akan lihat beberapa kejadian kan. Tapi kalau waktu ada ulama' kata kalau kau dapat lihat Lailatul Qadar ni, ada ulama' kata 7 keturunan kau akan ada yang jadi ulama'. Ada guru kata gitu. Orang yang beramal tak ketemu dengan orang beramal ketemu. Orang yang beramal ketemu tu akan lebih baik agama dia. Itu je beza dia. Tapi kalau tak ketemu, kita beramal, apa dapat pahala juga. 1000 bulan. Baca subhanallah sekali, macam dapat pahala baca subhanallah 83 tahun. Bukan sikit. Tapi kalau tidur malam tu, dapat tahi mata 83 tahun. Oh, berapa guni tu. Rugi. Patutnya tarikh macam ni ambil cuti. Kalau dapat ambil cuti. Saya dulu memang kalau kerja dulu, saya memang 10 Ramadan ni, kalau tak ada apa-apa urgent, saya cuti dulu. Saya cuti dulu. Bos kata, engkau bukan balik kampung bos. Saya nak pergi, nak beramal lah. Saya nak tumpu perhatian. Kalau tidak kan malam mengantuk, bos pun pening kita. Jadi 10 malam ni kalau boleh cuti. Jangan penatkan diri dengan benda lain lah. Jangan siang pergi buat kuih bolu, buat kuih tart. Malam dah tak boleh buat apa dah. Alah, kuih bolu pergi beli ke apa, susah. Lepas tu nak buat almond London jadi almond Australia. Buang masa Jadi kat rumah saya pun, dulu saya cakap rumah saya, jangan buat kuih. Nak beli. Tak nak beli sudah. Kita ada benda yang penting. Okey. Doa ni, satu yang dimohon adalah rida. Allahumma inna nas'aluka rida. Minta
Redha. Orang yang mati yang masuk syurga, radiyatan mardiyah, kan? Dalam surah Al-Fajr. Allah redha pada dia dan dia redha nak bertemu Allah. Kenapa dia boleh redha nak bertemu Allah? Guru-guru cakap apa? Sedetik lagi nyawa dia nak keluar, ada malaikat datang, tu tempat kau. Apa? Dia nampak alam barzah. Macam mana rupa alam barzah dia? Taman-taman syurga. Merasakan dia seronok nak mati. Itunya senyum, itunya sempat mengucap juga syahadat. Kenapa? Dia nampak lah, kita tak nampak. Dia nampak. Itu datang redha. Bila dia redha nak balik, Allah pun redha nak jumpa dia. Dua redha ni, nama dia Ridwan. Perkataan dia Ridwan. Kalau dua redha bertemu, nama dia Ridwan. Ridwan ni nama malaikat penjaga syurga. Dulu saya ingat saya menulis untuk majalah Fardu Ain, dah tak ada dalam majalah ni. Mula saya tulis artikel lah, Korban Lambang Cinta. Ini masa tu bulan Raya Haji lah. Tulis. Lepas tu pengarang tu kata, Ustaz, ada lagi tajuk tak bulan depan kalau nak tulis? Saya kata saya nak tulis pertemuan dua redha. Dia kata macam pertemuan dua sungai. Saya kata pertemuan dua redha. Saya nak tulis. Bulan depan saya hantar, majalah tu dah tutup. Dah tutup. Sempatlah buat cerpen satu, buat sajak satu, Musafir Leka. Sajak yang saya tulis lah. Musafir Leka. Lepas tu, beberapa bulan sebelum tu, Andai Hari Ini, tu saya hantar kat Solusi. Ada keluar kat majalah Solusi lah. Musafir Leka tu kat Fardu Ain. Lepas tu nak buat, saya buat tajuk tu. Saya dah dapat idea dah. Idea dia datang bukan kita fikir tau. Dia datang gitulah. Dah tulis lah. Pertemuan dua redha. Sekali dua redha, syarikat pun tutup. Tak jadi tulis. Ada tulisan tu ada lagi. Okey, apa dia? Redha. Redha. Tu dalam nasyid kata, Ya Allah, aku pohon redha engkau. Walaupun seluruh dunia membenciku, aku tak peduli. Cuba tengok nasyid. Redhamu ku pinta. Ada kumpulan perempuan nyanyi Mawaddah. Cuba nanti dengarlah kat YouTube. Dengar. Aku tagih redha engkau. Walaupun seluruh dunia membenciku, aku tak peduli. Walau aku sakit, janji engkau redha. Walau aku susah, janji engkau redha. Pentingnya redha ni. Redha ni menyebabkan manusia itu mati dalam husnul khatimah. Redha itu adalah menyebabkan manusia ini diterima kematian dia oleh Allah. Dan redha ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai nafsu mutmainnah. Tu nak kena belajar tu. Mutmainnah ni apa? Nafsu paling teruk nama dia amarah. Lepas tu nafsu tu nama dia apa? Lawamah. Lepas tu nafsu tu nama apa? Mulhimah. Lepas tu nama dia apa? Tu nama dia mutmainnah. Dia ukur pada apa yang paling mudah? Ukur pada dosa. Kalau bangga buat dosa, tak rasa apa-apa, nafsu tu peringkat dia adalah amarah. Ini paling teruk. Paling teruk. Kalau buat dosa, rasa menyesal. Tapi buat balik. Bila nanti buat lagi. Itu nama dia apa? Lawamah. Nafsunya mula mengkritik diri dia. Tadi amarah tak kritik, bangga lagi dengan dosa. Itu nama dia amarah. Kalau mula kritik diri, nama dia lawamah. Bila dah kritik diri, belajar lagi, mujahadah lagi, dah tak buat dosa dah. Itu nama dia apa? Mulhimah. Tapi hati rindu. Tu ada tapi tu. Hati rindu. Orang nafsu amarah, orang nafsu lawamah, orang nafsu mulhimah, Imam Ghazali kata tak ada jaminan syurga, ada kemungkinan masuk neraka. Tapi yang masuk syurga apa? Mutmainnah. Tu mutmainnah ni apa? Orang yang redha Allah nak jumpa dia dan dia redha nak jumpa Allah. Tu kata redha tu. Redha ni dosa dah tak buat. Mutmainnah ni, kalau tak buat dosa lagi tapi hati rindu, pergi komplek dengar lagu Mak Jais, kaki goyang dalam jubah.
Luar tak nampak dalam jubah goyang. Tu hati rindu. Boleh nyanyi lagi dalam hati. Tu hati rindu. Tak buat, tapi ada rasa tu. Mutmainnah, dia tak. Dia tengok dosa, dia dengar dosa, dia tak, dia rimah, dia nak muntah. Daripada kat itulah. Orang ajak ngumpat, bos kita ni kan, aku nak muntah. Itu mutmainnah. Kalau, apa? Kau ni baguslah ajak aku story. Story kepada otak, story apa? Ngumpat. WhatsApp kawan, buat apa? Buat prohom, tak ada buat apa kan? Jom kita story sikit. Bukan story, ngumpat. Tapi kalau dengar ngumpat, aduh, lawyer cakap aku, jangan seksa aku nak muntah. Itu mutmainnah. Dia tak boleh buat kejahatan, dia tak boleh tengok kejahatan, dia jijik dengan dosa. Tu orang jumpa Sayyidina Umar, wahai Umar, aku berdosa. Umar kata, kau pergi balik taubat. Besok dia kata lagi, aku buat balik Umar, aku buat balik. Engkau taubat lagi, tak apa, engkau taubat, Allah terima taubat engkau. 3 kali, 4 kali dia kata gitu, 4 hari. Sayyidina Umar panggil dia, engkau taubat dan minta dengan Allah supaya Allah datangkan rasa jijik engkau buat dosa, supaya engkau tak dekat dengan dosa tu. Baru dia berdoa itu. Itu baru nama mutmainnah. Dia jijik dengan dosa. Dia rasa macam kita lah, pergi surau, balik surau, manhole penutup penyakung bahan tu keluar tai. Kita mesti lalu belah sana tak? Kenapa? Tak boleh lalu, jijik. Gitulah jijik pada jasad. Ini jijik pada hati. Tak boleh dengar umpat, tak boleh tengok orang nyanyi joget-joget dan TV, rasa tak boleh tengok lah. Kaki tak bergoyang lah, tak seronok lah. Rasa tengok Allah, rasa macam menderita. Dulu Ustaz Samsul dulu, saya dengan dia lah bawa rombongan melawat kubur-kubur orang soleh kat Malaysia ni lah. Muallim Haji Wahid, kubur Tok Said Linggi, adalah beberapa kubur kita pergi. Balik tu, berapa minggu lepas tu, ini grup kelas tau, grup kelas yang belajar lah. Tanya feedback dengan kawan, ada seorang akak ni, dia kata, sejak dia ziarah kubur tu hari, dia tak boleh tengok benda-benda yang berdosa, dia akan menangis teruk sangat. Sampai dia tengok orang tak pakai tudung kat luar, orang pakai seluar ketat, balik dia menangis. Dia kata kenapa dia orang tak takut neraka. Sampai peringkat tu dia dapat. Itu mungkin berkat pada, tak tahulah kan, kita tahu cakap jadilah. Tu elok pergi ziarah makam para wali ni, pergi berdoa untuk mereka. Bukan sembah mereka, jangan salah faham tau. Kita ziarah ni macam kita ziarah bapa saudara kita, sama juga kan. Kita doakan dia supaya sejahtera lah. Tu eloklah pergi ziarah tu kan. Dia boleh pergi ziarah karaoke, biarlah ziarah makam dia. Minta apa? Minta redha. Minta apa? Minta syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah. Lepas tu apa? Minta lindung. Wa na'udzubika. Kalau seorang-seorang baca wa a'udzubika. Kalau ramai tu baca wa na'udzubika, minta lindung apa? Min sahatika wan nar. Daripada murka dan api neraka-Mu. Waktu saya kata, bila sembahyang tarawih ni, jangan doa tangan letak atas riba. Tahu? Orang ramai doa tangan letak atas riba. Semalam tazkirah kat Selayang. Punyalah jauh, aku tengok Waze 40 minit. Baru sampai. Tazkirah. Lepas tu, dia ada kiblat sini. Tapi perempuan belah sana, di kiri kanan tau. Jadi bila tazkirah, dia ambil kursi, dia letak kat tengah. Jadi orang duduk kita macam keliling lah. Dan macam kaunseling bekas banduan. Dulu kaunseling bekas banduan macam itulah. Dulu saya buat kaunseling bekas banduan, yang Jabatan Penjara panggil, macam itulah. Duduk keliling. Kebetulan pula masa doa tu, orang kiri kanan saya doa tangan dekat atas riba. Saya kata memang aku sound ni kang. Tu saya kata jangan buat. Orang kalau doa tangan atas riba, apa dia punya sign? Apa body language yang dia rasa? Mungkin dia tak sedar dia berdoa. Atau mungkin dia kata, makbul, tak makbul, sudah. Tahu? Dia tak ada harap. Betul lah, tak ada harap. Orang kalau harap, mana tangan tak riba? Kalau doa sekarang lah, doa, saya buat tangan macam ni. Dengan muka macam ni. Itu bukan doa tau.
Itu hayal. Itu malas. Sini. Patut angkat. Dulu guru kami kata angkat. Ini jangan letak sini. Ini jangan letak sini. Ini jangan letak sini. Angkat betul-betul. Supaya kita tunjuk dengan Allah, kita sungguh-sungguh nak syurga. Ya Allah, Engkau lindung aku daripada api neraka, Ya Allah. Ramadan ni kritikal. Allah nak bagi ampunan. Cepat-cepat. Offer ni nak habis 30 Ramadan ni nanti. Kita masih lagi doa macam ni. Doa. Ada doa tergaruk, tengok kawan keluar. Ada doa sampai tengok WhatsApp. Tangan sebelah je ni. Amin. Tapi letak handphone. Amin. Lepas tu senyum. Amin. Kalau malaikat boleh tepuk kepala dia tepuk. Kau ni bodoh. Imam baca minta kau lepas api neraka, kau boleh buat lawak sampai dia senyum. Allah. Ulama susun doa ni, ya Allah. Lepas tu minta betul-betul angkat tangan sungguh-sungguh, kan? Mana tahu malam tu malam ganjil, malam tu qadar, kan? Malam tu qadar ni, bila 30 Ramadan, dalam kitab kata, Allah Ta'ala berfirman, apa jua kau minta, sebab kau terima dalam qadar, apa jua kau minta atas dunia dan urusan agamamu, aku akan perkenankan. Itu dalam kitab Jauharul Mauhub, permata indah yang tersimpan. Betul lepas ni jangan letak tangan atas riba. Jangan letak tangan atas riba. Doa betul-betul, angkat tangan. Dulu guru kami tak bagi ini letak kat sini, jangan letak sini. Angkat betul-betul tangan, angkat tangan betul-betul. Angkat tangan betul-betul. Minta dengan Allah sungguh-sungguh. Allah nak lepaskan manusia daripada neraka. Allah nak lepaskan manusia daripada syurga. Masuk syurga. Minta sungguh-sungguh Ramadan ni. Jangan main-main lah. Bawa hatinya betul. Sungguh-sungguh. Lagi apa? Lepas tu minta ampun pula. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun karim. Karim ni makna mulia. Ramadan karim, kan? Karim ni mulia. Ya Allah, Engkau lah Maha Pengampun. Lepas tu puji Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau suka mengampun, wahai Tuhan. Puji Allah. Engkau pengampun dan Engkau suka mengampun. Memang Allah suka mengampun. Masalah ni kita tak minta ampun betul-betul. Kita hanya baca minta ampun, tapi hati kita boleh rentas negeri tidak? Nak balik kampung. Tahu tak? Bilal imam tu tengah baca minta lepas. Lepas apa? Minta lepas daripada seksa neraka. Bukan doa main-main. Kita kalau dapat pelepasan cukai pun dah kira okey kot. Pelepasan cukai. Sumbangan anda mendapat pelepasan cukai. Okey ni boleh tolak income tax. Itu pun seronok. Tapi ini minta lepas apa? Terjun daripada neraka. Minta lepas. Minta nama kita dikeluarkan dari serai. Dan dipindah transfer dalam satu list. Nama dia Ahli Jannah. Allah, kalau dapat tengok list tu kan best. Kau dapat tengok Allah. Minta ampun dengan Allah. Aisyah kata, wahai Rasulullah, jika aku tertemu Lailatul Qadar, apa aku kena buat? Minta ampun, Rasulullah kata. Sebab tu orang mati kan dia suruh minta ampun. Walaupun yang mati ni orang soleh, yang mati ni orang tak semayang. Kan doa tu kan? Doa minta ampun tu. Allahumma fillahu warhamhu, kan? Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Rahmati ni maksudnya kesian dekat dia Tuhan. Kalau kita tak baca ini yang wajib, depan-depan tu sunat, tak baca pun tak apa. Doa yang takbir keempat tak baca pun tak apa. Tapi doa dua ni kita baca, wajib. Imam Nawawi kata kau baca doa ni, takbir yang keempat, kau salam, sah sembahyang kau. Minta apa tu? Minta ampun. Lagi, minta kesian. Kesian kat dia Tuhan. Tantang dia mati banyak semayang, dia tak qada. Tahu? Tantang dia mati banyak hutang dengan orang tak bayar. Tantang dia mati puasa dia main-main. Tantang dia mati dia masih duduk lubang jahil. Sifat 20 pun tak pandai lagi. Mungkin. Mungkin dia mati semayang pun tak sah. Niat pun tak pandai. Mandi wajib pun terabur. Ini saya sini jumpa ramai. Belajar bawa cucu 12 tahun. Ustaz, macam mana sebenarnya niat mandi wajib ni? Cucu 12 tahun tau sebelah. Tahu tak? Masa tu umur berapa tu? Cucu 12 tahun. Kesian tengok kadang. Tapi tak apalah. Pokoknya dia belajar lah. Sangka baiklah dengan Allah. Belajar walaupun dah hari lewat. Dah senja, dah maghrib. Belajar jugalah. Moga-moga yang ujung-ujung ni dibetulkan.
Yang belakang ni kena qada, tak habis qada. Dengan rahmat Allah, dengan kesian dia, dia ampunkan dosa. Tu kita harap itulah. Tapi kalau sampai mati pun tak belajar, ni berat lah. Ni berat tau. Ni bahaya. Jadi, minta apa ni? Minta ampun. Tu dalam kitab katakan, ada 3 golongan yang kubur akan cakap 4 perkara. Kan saya kata dulu kan, munafik, kafir, munafik dengan orang yang mati bawa dosa. Kubur akan kata pada dia 4 perkara di dalam kitab Mustika Hadis. Pertama, kubur akan kata pada dia, bila jenazah dia masuk dalam lubang kubur, kubur akan kata pada dia, 1, tidak ada ucapan selamat datang pada engkau. 1. Kubur tak welcome. Kubur tak welcome. 2, kubur kata apa? Engkau lah manusia yang paling kami benci berjalan di atas muka bumi. 2. Kubur kata apa lagi? Nombor 3. Hari ini wahai mayat, urusan kau diserah pada kami. Maknanya dengan manusia dah habis. Dah mandi, dah semayang, dah kapan, dah tahlil, dah apa, hantar kat kubur. Maknanya manusia urusan habis, padu kipayah selesai. 3. Nombor 4, kubur kata apa? Pada orang mati buat dosa ni, engkau lihat apa kami nak buat pada engkau. Oh, ini macam dendam kesumatnya. Perawi hadis kata, bila Rasulullah cakap 4 ni, maka dia pun keluarkan tangan dia, dia tunjuk macam ni. Dia kata apa? Maka kubur itu mengepitnya hingga bersisih tulang rusuk dia, kramp gitu. Tahu ni? Mati bawa dosa. Imam Qurtubi cakap dalam kitab di kitab Arab dulu, guru kami baca, dia kata apa? Ada orang mati dalam kubur nanti, malaikat tu cakap dengan apa? Busuknya engkau. Apa engkau bawa daripada bumi? Apa kau bawa daripada bumi ni? Busuknya engkau. Memang busuk. Kan Rasulullah kata kan, roh orang tidak beriman ni, bila keluar, dibawa naik ke langit, melepasi pada langit-langit, maka malaikat di langit kata, roh jahat ni roh siapa? Kenapa? Bau busuk dia lebih busuk daripada bangkai, Nabi kata. Bau roh. Lepas tu kalau orang jahat kan, orang tua kata apa? Ini hati busuk je orang ni. Nampak? Hati dia apa tu? Hati roh. Tapi kalau orang soleh meninggal dunia, Rasulullah kata, keluar roh dia, keluar bau wangi semua bak, lebih wangi dia kasuri, hingga malaikat-malaikat bertanya di langit, roh yang baik ni roh siapa? Allahumma zukna, Allahumma zukna, Allahumma zukna. Apa tu? Ya Allah, rezekikan kami. Lepas tu guru kaya kata dulu kan, kalau kita belajar, kita dengar roh yang baik masuk syurga, kita cakap Allahumma zukna, ya Allah rezekikan kami. Kalau roh yang jahat, kita kata na'udzubillah min zalik, moga Allah lindungi kita daripada jadi benda tu. Ni minta ampun ni penting. Minta ni permohonan. Tahu? Application may be rejected, may be accepted. Bukan semestinya accept dan tak semestinya reject. Betul? Permohonan, nama permohonan. Jadi untuk Allah pertimbangkan application ni, kan, kita mesti hantar dengan right attachment, lampiran yang betul. Lampiran apa tu? Itu nama dia syarat taubat. Betul tak? Kita kalau sekarang lah, kalau kita minta apa-apa, orang JKR minta dengan apa, majlis ROW. Tahu kan ROW kan? Right of way. Betul? Nak gali jalan, nak gali lubang, nak minta permit pukul berapa boleh tutup jalan, night work 1.5 rate tu apa. Saya tahulah dulu saya kerja tu. Mesti ada permit, betul tak? Mesti ada attachment. Plan bila jangka kerja, nak kena bagi apa, duit jaminan, performance bond, bank guarantee. Kalau kerja tu rosak tak baiki, dia ambil bank guarantee, dia repair, semua orang tahu benda ni. Jadi kalau tak betul attachment ni, dia tak proses. Permohonan taubat ni pun ada attachment dia kan. Mesti berhenti daripada dosa, hati mesti kesal dengan dosa yang dibuat. Lepas tu azam tak nak buat lagi. Lepas tu kalau dosa dengan Allah, fardu kena qada. Tak puasa kena qada. Tak semayang dulu kena qada. Dulu layak pergi haji, tak pergi haji. Sekarang kena usahakan pergi haji. Kenapa? Dosa dengan Allah.
Dosa dengan manusia, kena minta maaf. Dosa manusia ada 4. Satu, dosa dengan apa? Keluarga dia. Kita bawa anak dia jalan masa belum kahwin, pegang tangan dia, kita dosa dengan bapak dia. Itu guru kata dia contoh dosa dengan keluarga. Kita naya anak dia, tipu anak dia, ambil duit anak dia tanpa izin, dosa bapak dia juga. Dosa dengan keluarga. Lagi, dosa dengan harta dia, tipu duit dia, pinjam duit dia tak pulang, ini dosa dengan harta. Lagi, dosa dengan agama dia. Kata dia bid'ah, kata dia sesat, kata dia Yahudi, tuduh dia macam-macam. Itu dosa dengan agama dia, dosa dengan harta, dosa dengan diri. Diri apa? Ngumpat dia. Jadi 4 ni kena minta maaf. Bila kita dah kata, kita dah masuk menghantar permohonan taubat pada Allah. Dosa dengan Allah yang menyebabkan kepaduan kena qadha. Kalau dulu tak semayang setahun, kena qadha. Buatlah macam mana pun qadha. Cuba buat sungguh-sungguh lah qadha. Dan daripada tu minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku taubatlah, dulu aku tak semayang, sekarang aku tak ada tinggal lah. Aku taubat ya Allah, aku lambat taubat. Dulu tak semayang 3 kata 5, sekarang baru qadha, kan lambat tu. Oleh taubat ni dia belajar. Taubat ni ada ta'rif kan. Ada ta'rif, ada syarat, ada waktu, ada had, ada masa. Lepas tu ada apa? Ada kesempurnaan. Lepas tu ada tanda Allah terima taubat. Ini 7 perkara dia belajar dalam tasawuf. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu taubat kita dekat mana dan macam mana kita hantar aplikasi ni betul ke tidak. Ramai orang taubat, dia tak ada kesal dalam hati dia. Dulu tak tahu aurat pada sekolah, sekarang tahu aurat, okey lah, Alhamdulillah. Tapi ada rasa kesal tak? Dulu kesal lah aku, dulu tak pakai tudung, kesal je aku, 3 tahun tak pakai tudung. Tak ada tak taubat. Kita tak hantar aplikasi yang betul. Macam kita lah, hantar aplikasi kan, masuk anak asrama, minta MSN. Lepas tu dalam surat tu kata, segala sijil mesti disahkan, kan ada kan? Pegawai kerajaan kumpulan A, betul tak? Penghulu, penggawa, ketua kampung ada kan? Ada orang, jaksa pendamai, ada orang yang boleh cop kopi. Kita ambil siap masjid ni cop, pam, bang, sign bang. Kita hantar permohonan, boleh lepas ke? Mana boleh, siap masjid pun boleh cop. Bendahari masjid pun tak boleh cop. Jadi attachment salah. Attachment salah, your application have been rejected. Betul? Sama je taubat ni. Dulu tak semayang, dah taubat dah semayang. Kesal dah. Azam tak ada tinggal semayang lagi. Dah berhenti, tak semayang, dah berhenti, sekarang semayang. Tapi keempat isyarat tak buat. Apa? Qadha. Jadi syarat taubat tak cukup. Your application will be rejected accordingly. Aku kuasa apa cakap orang putih ni, aku tak faham, tak tahulah. Tahu? Lepas tu bila mengaji dengan kitab ni, kita nampak guru-guru kata dia tekan-tekankan benda ni. Tu masa belajar dulu kan, ada orang tanya, budak tanya soalan, Ustaz, kalau saya ada banyak semayang belum qadha, dia nak tanya soalan ni lah, itu mukadimah tu. Ustaz ni tengah dah nak habis belajar, tutup kitab. Qadha cepat. Tunjuk tangan kat dia. Qadha cepat. Saya tanya soalan tu, qadha cepat. Saya pernah dengar guru kata kan, orang tak semayang satu waktu ni, dia masuk neraka 80 tahun tu. Qadha cepat. Dia kata, qadha cepat. Jangan cakap apa-apa lagi lah, qadha cepat. Ustaz dia pula cemas. Qadha cepat. Budak yang tanya tu lamba senyum Masih boleh senyum 5 tahun semayang tak qadha. Masih boleh senyum Tak bimbang Besok dia tiba rebah kat lift, rebah kat bilik mesyuarat, rebah lepas tarawih, tak bimbang Ni minta apa ni? Minta ampun. Minta ampun betul-betul dengan Allah. Kita kenal lah sampai kita, jangan tengok orang lain kan. Kita kenal sampai kita, betul tak? Kita kenal dulu sembahyang kita macam mana, kita kenal dulu kita tutup aurat macam mana, kita kenal dulu orang panggil kita apa. Minta ampun dengan Allah. Allah tidak pernah jemu mendengar pengampunan, malangnya manusia yang jemu untuk bersungguh-sungguh dalam memohon ampun. Tu guru-guru cakap dalam kitab mereka tu. Allah tidak pernah jemu untuk mendengar permohonan ampun. Dan dia berjanji, siang kau berdosa, malam kau minta ampun, aku akan ampunkan. Tuhibbu
afwa fa'fu anna. Engkau suka ampunkan, maka ampunkanlah kami. Jadi syarat dia mintalah betul-betul. Malam ni tarawih, angkat tangan betul. Angkat tangan tinggi sikit. Angkat tangan betul-betul sikit. Imam baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah. Semua dia kata amin. Nanti kita kata ya Allah tolong aku, bagi aku ridha, bagi aku syurga ya Allah. Wa na'udzubika, aku lindung daripada engkau daripada neraka. Jangan kau masuk aku neraka walau satu saat, wahai Tuhan. Minta macam itulah. Hati ni merintih, bagilah aku Tuhan, tolong aku, usian aku Tuhan, rahmati aku, usian aku Tuhan. Aku tak tahu Ramadan tahun depan ada tidak. Bimbang Ramadan tahun depan nama aku dah masuk borang tahlil. Orang dah sebut nama kita. Malam ni tahlil kepada arwah. Nama kita. Masa tu kita dah tak ada dalam grup WhatsApp. Kita dah ada dalam kubur. Anak kita berlari jumpa imam. Pakcik, ni tahlil abah. Dah tahlil abah tu nama kita. Ni tahlil mak. Waktu tu dah tak boleh buat apa. Everything is gone. Tak ada peluang. Ini masih diberi nyawa. Imam Ghazali kata nyawa ini, nafas ini adalah apa? Adalah modal engkau, perniagaan engkau di dunia supaya engkau dapat ambil keuntungan dia di akhirat. Jadi gunakan nyawa ni dengan betul. Malam-malam jangan pergi mengetir, duduk mengetir, pergi masjid. Pergi masjid. Belajar agama. Malam Ramadan ni lagi, pergi baca Quran, pergi apa? Ulama kata engkau jangan semai angin, nanti engkau dipaksa menuai badai. Faham tak ni? Ini macam bahasa Ahmad Said sikit lah. Tuan Ahmad Said tak? Engkau jangan menuai angin. Tuai angin, nanti dia besar. Engkau jangan menyemai angin. Semai angin, nanti besar, engkau terpaksa menuai badai. Tu badai. Badai gelombang tu datang. Jangan semai angin. Nanti besar dia, tuai badai. Maknanya jangan buat benda tak pernah atas muka bumi. Nanti ke akhirat nanti nak tuai benda tak baik. Apa? Seksa. Kenapa? Di dunia dia menyemai dosa. Dunia ni semailah pahala. Nanti dekat akhirat nanti, di dunia engkau menyemai pahala. Di akhirat engkau akan menuai syurga. Itulah mak kata kan, guru-guru cakap itu. Jadi banyaklah buat pahala, banyaklah sembang tarawih. Ni 10 malam terakhir ni jangan semain 8 rakaat lagi. Tapi saya nampak KKR ni semua main 20 ni. Tengok muka para wali ni. Dahi pun ada hitam sikit. Syahid 20. Tipu dosa je belum puasa. Semua main 20. Ustaz kami 8. Ustaz salah surau. Ustaz sorry You're talking to the wrong person, Ustaz. Surau lain tak surau lain. Kami ni kami 20 ni biasa lah. Tak ada apa. Saya tahu. Dia kalau KKR, JKR memang gitu. Jabatan lain saya tak jamin. Buat 20 rakaat. 10 malam terakhir ni jangan tinggal 20 rakaat. Biar lenguh kaki, rehat sikit. Buat lagi. Lepas tu dah berurat sujud syukur. Ya Allah, Engkau izinkan aku buat 20 rakaat. Tak pernah hidup aku buat 20 rakaat, wahai Tuhan. Malam ni Engkau hadiahkan aku 20 rakaat. Allah beri hadiah. Bukan sebab kita kuat. Bukan sebab kita alim. Bukan sebab kita pandai. Bukan sebab kita anak guru. Bukan sebab kita anak ustaz. Bukan sebab kita ni handsome. Tak ada kena-mengena dengan apa-apa. Tapi adalah ihsan Allah. Engkau boleh sembah aku 20 rakaat pada malam 10 akhir. Moga-moga dengan kesungguhan kau tu, Allah beri apa? Satu sijil yang mahal. Nama dia keampunan. Tapi kalau 8 rakaat pun dah sapu minyak angin, muda lagi, tak boleh pakai Kenapa? 20 rakaat kaki krem. Kenapa? Kita semayang ni, kita lebih pada fizikal. Tu fizikal. Orang-orang yang soleh, mereka semayang, mereka tak guna fizikal. Mereka guna roh mereka, hati. Hati ni tak penat. Roh ni tak penat. Roh ni bukan macam pakai fizikal. Waktu kita nampak macam mana Imam Syafi'i, dia masuk Kaabah dan dalam Kaabah dengan anak murid dia. Anak murid dia sembahyang 2 rakaat. Dia sembahyang 2 rakaat. Anak murid dia keluar. Anak murid tengok tak keluar-keluar guru dia. Dia hintai Rakaat pertama tak habis lagi, berdiri. Lagi berapa minit nak subuh baru dia keluar.
Anak murid tanya, wahai guru, lamanya kau sembahyang. Berapa rakaat? Aku hanya sembahyang 2 rakaat. Dan aku baca 1 rakaat 15 juzuk. Rakaat kedua 15 juzuk. Kita baca kul wallah, inna a'tayna wal as. Tahu? Saya lah. Saya bukan ni, bukan kita, saya. Ini semua ni amma yatasaalun kan. Para wali. Paling kurang amma yatasaalun. Macam mana dia boleh semayang 15 rakaat baca berdiri? Kalau ikut logik akal kita kata tak logik. Bukan. Kita bukan alam dia. Alam kita alam logik. Alam dia alam lain. Alam dia bukan logik. Logik tak masuk. Mereka cuma mengenalkan logik pada hukum akal untuk mengenal Allah. Tapi ibadah bukan logik. Dia pakai roh. Itu dia boleh berdiri. Dia katakan anak murid dia, apa yang kau herankan? Bukankah Sayyidina Osman juga bersemayang begini? Aku mengikut sunnahnya Sayyidina Osman. Rupanya Sayyidina Osman semayang 2 rakaat dia, tahajud. Kalau kita tahajud 4 rakaat, macam lebih handal daripada Sayyidina Osman lah. Tapi Sayyidina Osman lepas isyak, dia tidur sekejap dia bangun. Dia semayang, dia angkat takbir, dia beri salam dekat subuh, dia berdiri, dia baca 15 juzuk, lagi satu berdiri, dia baca 15 juzuk. Allah, inilah watak ahli syurga tau. Kita kata 8 rakaat, ikut sunnah. 8 rakaat memang ikut sunnah tarawih. Tapi Nabi yang sembahyang macam mana dia baca apa? Dia baca Al-Baqarah tau, 1 rakaat. Al-Baqarah, lepas tu dia baca lagi Ali Imran, baru rukuk. Kita imam baru baca semuka dah mengumpat dah sembahyang lah. Tengok imam, pendek imam ni, tak nampak kepala. Baca panjang. Mengumpat imam, sembahyang begitu. Okey, cukup. Dah pukul 2. Aku tak apa, aku tak kerja, kau ni kerja. Saya, hajat hati saya nak cerita ni sama. Tapi tak sempat kan. Tak apa, nanti slide ni saya bagi pada Fadli masuk dalam grup. Ini slide ni. Ni doa yang penuh lah, yang penuh kan. Yang penuh. Selalu kalau dekat surau-surau saya cerita ni 2 jam. Ni ni doa yang panjang tu. Ni ringkasan dia. Jadi kenapa? Fahamlah. Supaya apa? Faham pada diri, bawa hadiran pada hati. Okey, cukuplah tengah hari ni. Moga-moga sedikit perkongsian ni yang serba kurang ni dapat bermanfaat pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafiyil anbiya wa sallallahu ala alihi washabihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.